Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Antara nama Allah Azza wa Jal yang selalu kita sebut, iaitu Al-Ilah. Al-Ilah. Sehingga kita melayukan dia dan kita akan sebut Ilahi, Rabbi. Kalau ilahi dengan maksud ilahku, dan Rabbi dengan maksud Tuhanku. Perkataan ilah yang kita sebut, ya ilahi, ilahana, wahai ilah kami, wahai ilahku. La ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Perkataan ilah bermaksud al-ma'bud bihaq, yang diabdikan diri dengan sebenar-benarnya. Yang diabdikan diri dengan sebenar-benarnya. Maka itu maksud ilah. Sebab itu ada perkataan perbezaan antara ilah dan Rabb. Walaupun dalam terjemahan Melayu diterjemah sama. Kalau ilahi diterjemah Tuhanku, dan Rabbi juga diterjemah Tuhanku. Tapi kita sebut la ilaha illallah. Walaupun tak salah, betul juga kita sebut la Rabb illallah. Tetapi apabila orang tu bersyahadah, dia sebut la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Rabb, perkataan Rabb merujuk kepada yang mencipta, yang menguasai, yang mentadbir. Maka kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabb kerana dia yang mencipta, yang mentadbir. Tapi apabila kita sebut yang membabitkan soal zat yang berhak, yang layak untuk disembah, maka kita sebut ilah. Kita sebut ilah. Sebab itu kita sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kedua-duanya mempunyai makna yang berbeza. Maka sebahagian para ulama membahagikan tauhid, perbincangan tauhid kepada 3 bahagian. Kita tengok dia bahagikan tentang tauhid rububiyah, dan dia bahagikan juga tentang tauhid uluhiyah, dan asma dan sifat. Tauhid rububiyah bermaksud kita ikrar tentang kewujudan Tuhan yang mencipta, yang menguasai alam, yang boleh dikatakan kebanyakan manusia mengakuinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tauhid uluhiyah bermaksud mengakui hanya Allah yang berhak diabdikan diri, kita mengabdikan diri kepadanya. Ramai di kalangan makhluk Tuhan, manusia, yang akui tentang kewujudan Tuhan, kekuasaan Tuhan, tetapi mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Sebab itu dia anggap mereka tidak ada tauhid uluhiyah, ataupun disebut sebagai tauhidul ibadah. Tauhid ibadah, yakni mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian asma dan sifat, iaitu tentang nama-nama Tuhan dan sifat Tuhan. Maka tidak heran jika kita melihat orang-orang musyrikin Mekah, bila ditanya tentang man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar, yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan bulan dan matahari, mereka menjawab Allah.
Tetapi dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah. Mereka kehilangan tauhid uluhiyah. Walaupun sebahagian orang dia kata tak boleh bahagi tauhid rububiyah uluhiyah kerana Nabi SAW tak bahagi 3 pun. Kita kata itu nak membolehkan orang faham pembahagian. Konsep umum ada di dalam Quran dan Sunnah. Oh dia kalut dia tak boleh, tak ada. Kita kata sifat 20 pun tak ada zaman Nabi. Sifat 13 pun tak ada. Mu'tazilah cetuskan idea, kemudian Abu Hasan Sy'ari jawab persoalan itu pada zamannya untuk menghadapi Mu'tazilah, dan kemudian daripada 7 berkembang 13, kemudian pergi kepada 20. Itu semua tidak ada. Tapi pembahagian-pembahagian itu kerana manusia cuba menghadapi pemikiran yang ada pada zaman itu. Sebahagian para ulama, Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Qayyim, dan sebelum daripadanya Ibn Mandah, mereka membahagikan tentang 3 kategori ini untuk membolehkan orang faham bahawasanya orang pertama mengakui Tuhan, cuma dia tidak mau mengabdikan diri kepada Allah, bukan kerana dia tak percaya wujud Allah. Maka mereka bahagikan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ada orang kata tauhid rububiyah, uluhiyah semua sifat ni macam dengan Kristian 3. Simple ya. Kalau kita boleh faham Allah Ta'ala ilah tanpa pembahagian pun tak apa. Bukan semua yang 3 tu Kristian. Minum kopi 3 dalam 1 tak jadi Kristian. Jadi seronok macam tu. Allah menyebut, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang fis sama ilah, di langit dialah ilah yang diabdikan diri. Wa fil ardi ilah, dan di bumi dia ilah. Seperti mana yang kita sebut sama tinggi. Tak tahulah sejauh mana, seluas mana. Langit Allah Azza wa Jalla. Allah kata dia ilah, dia yang diabdikan diri. Maksudnya ada makhluk lain di langit selain daripada manusia di bumi. Makhluk mana kita tak tahu. Ada orang kata ada makhluk apa nak aliens ke apa, kita tak tahu lah. Kita tak tengok, kita tak jumpa. Cuma kita tahu Quran kata dia ilah, dia diabdikan diri. Malaikat lah tentu. Mungkin selain daripada malaikat, maha besar kerajaan Allah Jalla wa'ala. Maha besar kerajaan Allah Jalla wa'ala. Siapa sahaja yang ada di langit dan di bumi menyembah Allah Jalla wa'ala. Allah sebut tentang orang Kristian. Walaqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisus, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Kufurlah orang yang menyatakan bahawa Allah 3 daripada yang 3. Tidak ada ilah, yakni tidak ada yang diabdikan diri, illa ilahun wahid, melainkan yang diabdikan diri yang hanya satu, iaitu Allah Jalla wa'ala. Sebab tu kita tengok sebahagian bila dia terjemah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Mungkin sebahagian terjemah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi the exact meaning of ilah sebenarnya al-ma'bud bihaq. Maksud yang hanya yang berhak disembah, iaitu zat yang berhak disembah. Itu makna ilah. Sebab tu mungkin sebahagian dia panjangkan sikit kerana dalam bahasa Melayu tak ada perkataan ilah nak disamakan dengan tu. Melayu ada Tuhan. Lawan pada Tuhan ada hantu, pergi patah balik. Itu bahasa kita. Tak apa, kita ada perkasa. Allah Azza wa Jal sebut banyak ayat untuk menisbatkan bahawa saja dia adalah ilah. Dan ilah adalah nama yang Tuhan suka. Sebab itu bila orang susah, dia panggil ya ilahi. Tuhan suka. Tapi kita bila kita sebut ya ilahi, kita rasa tak sedap.
Duk sebut kerap sangat dah. So kita tak ada feeling kerana kita tak tahu makna. Tapi yang maknanya besar, ya ilahi, wahai yang berhak diabdikan diri. Sebab itu the best perkataan yang Allah suka, la ilaha illallah. Macam mana zikir pun Allah suka sekali la ilaha illallah. Zikir yang mentauhidkan dia suka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa orang yang susah apabila dia sebut Allah ilah. Quran kata wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa dhannun, dan dhannun, tuan empunya nun, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, cerita Nabi Yunus semua agama tahu. Orang Islam tahu cerita Nabi Yunus, orang Kristian tahu Nabi Yunus, orang Yahudi pun tahu cerita Nabi Yunus. Walaupun dalam Bible ada satu page ya tentang Nabi Yunus, Jonah. Tapi cerita Nabi Yunus ditelan ikan, semua tahu. Macam cerita Nabi Nuh dengan bahteranya, agama lain semua tahu. Sebab ini cerita yang dibawa oleh para anbiya, daripada mulut ke mulut para anbiya. Sebab tu kalau kita nak hapus bagi agama lain semua yang sama dengan kita kena buang buku dia semua sekali. Dalam buku dia ada Nuh, ada Yunus, tentulah ada Isa dan ada seumpamanya. Kesalahan dia bukan kerana dia mengakui tentang Nabi. Tuan-tuan ke depan sikit bagi kawan kita belakang boleh masuk. Allah tawadhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan Nabi Yunus alaihi salam idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Nabi Yunus alaihi salam Allah hantar pada kaum dia nasihat kaum dia tak dengar nasihat dia. Nabi Yunus bebai dengan kaum dia belah. Allah marah kat dia. Allah marah kat Nabi Yunus alaihi salam. Dia sebenarnya orang nak bawa risalah agama ni, dia nak kena tahan. Nabi Yunus bukan tak tahan, bukan macam kita lawan lama dah. Tengok tak menjadi, dia pun belah, tak mau, pelan-pelan pergi. Sebab tu apa Allah buat? Allah jadikan dia ditelan, dia naik kapal, dan kapal keadaan terumang ambing, ditimpa ribut, dan salah seorang kena terjun. Orang tak mau buang dia lah, dia Yunus, dia muhtaram, dihormati. Dia orang terpaksa undi. Setiap kali undi Nabi Yunus, setiap kali undi Nabi Yunus. Nabi Yunus tahu ni Allah Ta'ala nak hukum dia, tak payah duk tambat-tambat dia terjun sendiri. Dia terjun dari ikan telan dia. Allah kata fanada fi dhulumat wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Dia pergi dalam keadaan marah, dia sangka kami tak ambil tindakan kat dia. Sebab tu Nabi Musa alaihi salam bila dia nak pergi hadapi Fir'aun rejim. Mana boleh tahan lawan rejim ni? Ini bukan berdialog kalau kalah malu macam tu, tak. Ini bunuh punya geng. Sebab tu Nabi Musa doa apa? Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, isyrah, lapangkan dadaku, supaya aku tak sempit dada. Bila sempit dada, kena torture tak tahan belah. Tapi bila lapang dada, kita tahu sabar, harapannya besar.
Tak boleh kok ni, usaha kok ni lagi. Ishrah li sadri. Dan itulah para pendakwah. Sadr rah, Arab kata. Ada dada yang lapang. Tunggu lama. Hari-hari awal-awal kalah. Orang tekan, orang tindas sehingga nak sampai pada satu peringkat. Tuan-tuan, saya teringat Dr. Jihad rahimahullah. Dr. Jihad ni seorang pendakwah terkenal daripada petani. Dia dengan Dr. Ismail Lutfi. Dulu IQ kecil lah. Pak Haji Samad pun terlibat buat macam tu, bumbung panas gitu lah. Pakai dengan batu bata, pakat-pakat bubur lah. Kalau panggil orang cek memang tak lulus hawai. Berapa orang yang boleh duduk? Tapi masa tu kita panggil Dr. Jihad Mai. Dr. Jihad daripada Thailand, ialah dia ada pusat dia. Saya ingat masa tu kita ada berapa belas orang, 20 orang gitu, 30 orang. Saya minta maaf, dia duduk ceramah tempat dia ramai, ratus-ratus ribu orang. Saya kata masa tu lama lah. Kita ingat berapa baju? Belas tahun lepas, 10 tahun, 11 tahun lepas, 12-13 tahun lepas. Kita kata sikit lah orang. Sikit lah kata Dr. Jihad kami ni. Dr. Jihad kata dakwah ni dia kena luas dada dia. Saya mula-mula dakwah 2-3 orang di Thailand. Orang tengok kereta kita, orang pergi pecah tayar, orang bagi pecah cermin kereta. Macam-macam orang tuduh dah. Tambah dia mengaji Saudi, Wahabi hangit. Tapi lama-lama dakwah berkembang. Dakwah bukan semesti kita menang, tak menang tak apa. Tapi kita kena buat kerja. Sekurang-kurangnya orang tahu kita buat kerja. Pada hari orang jumpa sebahagian, kita jumpa kita, Masya Allah. Masya Allah, orang kata kita. Ramai sekarang orang nak Islam, orang nak sunnah, orang nak Quran, hadis. Kita katalah, masa awal tu kena kutuk hangit. Kena kutuk rapat. Sadr rah, Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri. Para Nabi ada yang langsung tak ada orang. Nabi ketahuan Nabi, ada Nabi yang ma'ahu rajulan, ada dua orang lelaki. Berdakwah punya lama, 2 orang ikut dah. Wan nabiyyu ma'ahu rajul, dah ada Nabi seorang ikut dah. Geng juru gambar pun tak ada masa tu. Seorang ikut Nabi, sabar lah dia. Nabi kata, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada Nabi balik hari kiamat kelak, tak ada siapa ikut dia seorang-seorang jumpa Tuhan. Allah Ta'ala mau Yunus sabar. Lalu bila dia pergi, Allah ambil, Allah campak dia dalam laut. Fanada fi dhulumat. Dia seru di dalam, bukan dalam fi dhalam. Dhalam gelap. Fi dhulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Ikan telan dia. Dia berada dalam kegelapan perut ikan. Dia ada dalam kegelapan laut. Dia berada di dalam kegelapan malam. 3 kegelapan. Orang buang kita boleh gagah. Tapi Nabi Yunus, Tuhan hukum dia. Dia memang tahu Tuhan hukum dia. Tapi Allah Ta'ala terima doa Yunus alaihi salam. Kenapa Yunus kata? Apa Yunus kata? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah melainkan engkau. Yani tidak ada yang diabdikan diri melainkan engkau. Subhanak, maha suci engkau. Maha suci dari kekurangan, kelemahan.
inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Zalim terhadap diri sendiri. Allah Ta'ala bebaskan Nabi Yunus alaihi salam. Wa najjaynahu, kami selamatkan dia. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami sahut doa Nabi Yunus, doa Yunus. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia dari kegelapan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian juga kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka orang beriman yang sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, Tuhan selamatkan dia seperti mana dia selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Sahabat tanya, yang ni untuk Nabi Yunus saja ke ya Rasulullah? Nabi kata untuk semua orang mukmin, kerana Allah kata wa kadzalika nunjil mu'minin, yang demikian itu kami selamatkan orang-orang yang beriman. Bila kita ada masalah, orang pergi cari doa untuk lebay, tanya ustaz nu apa dia baca, Quran bagi tahu, sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. La ilah, tidak ada ilah, sebab orang yang sebut tu faham makna ilah dengan penuh perasaan ikrar bahawasanya tidak ada yang diabdikan diri melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Allah kata Allah selamatkan. Lagi dalam perut laut, dalam mulut ikan, di dalam perut ikan, dalam perut laut dan tengah kegelapan malam, Allah keluarkan dia ke daratan. Ini kan manusia yang duduk di darat yang menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka ilah adalah nama Allah yang Allah suka, dan kita disuruh sebut ya ilahi, ya rabbi dalam berdoa. Dan sebahagian para sarjana bersetuju bahawasanya perkataan Allah berasal daripada ilah. Jadi Allah daripada ilah jadi Allah. Walaupun ada sebahagian kata dia memang nama mutlak, Allah Ta'ala memang khusus. Sebahagian kata dia adalah nama yang berasal daripada akar perkataan, derived from the word Allah, ilah, dipetik, diambil daripada perkataan ilah, maka jadi Allah. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, wa anhu radhiyallahu an, wa anhu yakni daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabali min dhahabin yuqtatalu an-nasu alayhi fayuqtalu min kulli mi'atin 99 wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Wa fi riwayatin yushikul furat an yahsira an kanzin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'a, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, wallahu ta'ala alam. Dalam riwayat yang lain, hadis ni daripada Ka'ab, daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab riwayat hadis ni menunjukkan hari ini ada rawi yang lain lah. Kerana biasanya Abu Hurairah punya riwayat, kalau Syiah dia tak mau Abu Hurairah lah, dia memang tak suka Abu Hurairah. Hatta di kalangan Sunni
mereka yang tidak tolak Abu Hurairah tapi bimbang Abu Hurairah ambil riwayat-riwayat yang agak lain sikit ni daripada Yahudi yang masuk Islam, seperti Ka'abul Ahbar, seperti Abdullah bin Salam. Bukan riwayat tu daripada Nabi, tapi mereka ni dah ada kitab mereka cerita tentang kitab mereka. Abu Hurairah suka ambil dan dengar. Bila Abu Hurairah riwayat balik, sebahagian anak murid Abu Hurairah tak dapat bezakan antara hadis Nabi yang Abu Hurairah riwayat dengan cerita yang Abu Hurairah ambil daripada orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Yang cerita mereka tu mungkin ada yang betul, ada yang tak apa betul. Lalu mereka sangka semuanya daripada Nabi SAW. Ini dikritik oleh sebahagian para sarjana. Bukan kepada kepribadian Abu Hurairah, tetapi kepada beberapa riwayat yang mereka rasa bahawasanya bimbang Abu Hurairah ambil daripada tokoh-tokoh yang Bani Israel atau tokoh-tokoh Yahudi. Pun begitu, yarhamkallah. Pun begitu apabila ada sahabat lain yang turut meriwayatkannya, maka ia menguatkan riwayat itu bahawasanya bukan Abu Hurairah ataupun bukan anak murid Abu Hurairah tersilap dalam mendengar apa yang Abu Hurairah riwayatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang Melayu lebih sikit pada Arab. Orang Melayu ada firman, ada sabda, ada apa? Ada kata, ada titah. Lagi apa? Yang tu kot. Arab semua qala, berkata. Kalau titah sabda? Titah untuk apa? Raja. Sabda Nabi. Firman kata kita kira standard korang lah. Raja antara titah dengan firman mana tinggi? Titah dengan firman mana tinggi? Takut tuan-tuan ni. Titah dengan firman mana tinggi? Titah lah tinggi. Siapa lawan titah masuk penjara, lawan firman tak apa. Tak gitu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta yahsir al-furat an jabalin min zahab, sehingga Furat apa? Sungai Furat. Sungai Furat di mana? Di Iraq. Sungai Furat akan mengeluarkan, akan menyingkap bukit daripada emas. Wallahu ta'ala alam. Hadis ni kata bukit daripada emas. Sebahagian para syurah, orang yang mensyarahkan hadis, mereka kata perkataan bukit ni kerana menunjukkan banyak. Maksud banyak. Wallahu alam. Itu andaian mereka lah. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi pun sungguh dia keluar macam bukit juga pun boleh. Kerana ada riwayat pada akhir zaman bumi akan mengeluarkan semua, dia panggil, dia akan luahkan semua kabat dia, semua apa, falatul akbat, falat yang maksud dikeluarkan semua yang ada di dalam bumi. Seperti mana dikeluarkan tiang daripada tiang-tiang yang panjang daripada emas. Tak larat nak kutip. Tapi yang ni dicerita tentang Furat, sungai Furat. Dia akan keluarkan bukit daripada emas. Yaqtatilun nasu alaih, manusia berperang kerana emas tu. Ni bila ni? Dah berlaku ni? Belum. Sebahagian
Para sarjana yang syarah hadis kata ini pada zaman Mahdi. Wallahu alam. Hadis tak sebut pula. Satu hari dia akan berlaku. Dia akan berlaku. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atan wa tis'un. Akan terbunuh daripada setiap 100 orang 99. Maksudnya hak pi berkelahi itu pakat mati belakang. Tinggal seorang lah. Mungkin tinggal seorang dua lah, tapi Nabi nak ceritanya hak pi itu pakat mati habis tinggal sekat dua lah, sikit lah. Seorang dua lah kot. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, setiap lelaki di kalangan mereka ni akan kata, la'alli akuna ana alladhi anju. Boleh jadi akulah yang selamat. Boleh jadi akulah yang selamat. Tuan-tuan, manusia sayang apa? Sayang nyawa dia ke sayang harta dah? Ha? Manusia sayang nyawa ke sayang harta? Nyawa. Manusia sayang harta. Ada masa macam dia sayang nyawa, tapi dia, sebab tu manusia sanggup mempertaruhkan bahaya nyawa dia untuk dapatkan harta. Kecuali orang-orang yang Tuhan selamatkan lah. Dia pertaruhkan nyawa dia untuk dapat syurga. Itu istimewa. Perompak yang duk pergi merompau, senang lah. Tu antara hidup dan mati tu. Tapi dia sanggup. Kerana kilauan harta. Bahkan manusia kerana nak dapat harta sanggup masuk neraka. Ramai orang. Para nabi Allah Ta'ala hantar untuk lawan kerenah kaum dia. Nabi Musa lawan tukang sihir zaman dia. Sihir zaman Nabi Musa ni hebat lah. Nabi Isa zaman dia ramai ahli perubatan bah. Dia mari dia boleh celekkan orang yang buta, sembuhkan orang yang sopak. Nabi Ibrahim lawan rejim. Nabi Lut lawan apa? LGBT. Nabi Syuaib alaihi salam, dia lawan penyelewengan ekonomi di dalam kaum dia. Saya ada tulis sikit tentang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, dia khatibul anbiya. Dianggap Nabi yang paling pandai pidato. Dia lawan kaum dia. Ada berapa teras yang Nabi Syuaib sebut di dalam mengendalikan keuangan dan harta yang jadi pengajaran kepada manusia. Tuhan sebut, Tuhan kata, Nabi Syuaib pergi pada kaum mana? Madian. Wa ila Madiana akhahum Syuaiba. Kepada orang Madian, kepada Madian kami hantar saudara mereka Syuaib. Allah kalau hantar orang yang nak pergi berdakwah, Allah hantar di kalangan mereka supaya mereka kenal latar dia. Orang luar boleh juga, tapi orang luar tak dapat memahami environment setempat. Sebab para nabi dakwah pada kaum dia tak nabi daripada kaum ni hantar pergi kaum ni, dia tak buat exchange program tu, dia tak buat. Sebab nabi faham kaum dia. Nabi Musa faham kaum dia, dia dakwah kat kaum dia. Nabi Syuaib faham kaum dia, dia dakwah untuk kaum dia. Sebab tu kadang-kadang dia nak cari calon pilihan raya, orang tempatan dia kata dia lah. Tu pun tak apa faham apa pun. Tuan-tuan dah pergi Sungai Limau. Sungai itu tak terkenal langsung. Tapi oleh kerana pilihan raya, ramai orang pergi.
Jadi kalau kita semua nak makmur tempat kita, mudah-mudahan adun kita mati. Bila adun kita mati, semua orang mai. Daripada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Presiden Parti Pembangkang, parti semua mai. Orang sembok nyama, orang sembok macam-macam, orang tuarap jalan. Saya pergi malam tadi, jalan. Saya pergi tengok satu kawasan, orang main wayang kulit. Kan senang, kalau tidak orang Sungai Limau bukan boleh tengok wayang kulit. Satu tempat ada orang ceramah. Ada apa benda lah. Ada orang ceramah, menarik lah ceramah ni kan. Pertama ceramah tentang, biasalah musilah orang ceramah masa kencing manis. Gula menyebabkan kencing manis. Tapi memang betul penceramah tersebut. Dia sebenarnya tak betul. Gula bukan punca kencing manis. Gula penyebab naiknya kencing manis betul. Tapi kencing manis ni sebab dia keturunan. Dan gula juga bukan penyebab kelemahan hubungan seks. Itu tak betul ya. Orang politik dia cakap, saya pergi belanjawan pun ni, duduk dalam parlimen pun dengar. Tapi macam orang kampung pun tak terima pandangan tu. Yang betul lah, yang betulnya duit tak ada negara ni. Bila duit tak ada, potonglah subsidi gula tu. Duit dah hilang, dah banyak belanja. Tu pun satu kelucuan. Hak tu hak kerajaan lah, lucu lah. Macam-macam merepek. Tapi saya tengok tadi ada tak? Saya rasa mungkin saya setuju dengan empat sahabat. Saya ingat Parti PAS buat program yang tak sesuai. Ayak bendang banyak, dia buat program suruh presiden dia pergi tabung benih dalam bendang. Orang kampung tengok tak sesuai. Pasal dia kalau nak tabung benih ayak, kena korang bendang. Dia orang tengok apa. Tapi politik macam-macam boleh kan. Buat kata India jadi Perdana Menteri dulu kan. Kita akan bina apa? Titi. Wonten sungai tak sungai tak ada nak apa? Tak apa, kita buat sungai kan. Allah hantar Nabi Syuaib kepada kaum dia. Nabi Syuaib, okeylah, dia memang teras dakwah dia, dakwah pada akidah lah. Kan? Ya qaum, a'budullah, malakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, sembahlah Allah, tidak ada ilah selain daripadanya. Tapi Nabi Syuaib hadapi kaum dia. Kaum dia dikatakan orang Madian, orang yang pertama mengenakan cukai. Sebab bila orang, mana-mana orang yang masuk kawasan Madian untuk pergi kawasan yang lain, dia akan sekat. Dan dia akan minta cukai. Cukai lintah. Dan mereka suka tipu. Dan Nabi Syuaib punya dakwah, ada apa benda yang Nabi Syuaib sebut. Antaranya Nabi Syuaib kata, ya qaum, auful kaila wal mizan bil qist. Yang ini pertama. Wahai kaumku, cukupkanlah sukatan dan timbangan dengan cara yang adil. Saya nak sentuh sikit sebelum kita sambung adil ni. Sebab ini punca semua masalah. Bila orang kita pergi beli barang, kita orang biasa pergi beli barang, sebab tu Quran kata wailul lil mutaffifin. Tuhan bagi neraka wail orang yang tipu ni. Dia tak barang, timbang dia tak sama. 1000 gram dia bagi kat atas 900 gram. Dia ambil, kita rugi lah. Seorang, Allah dia kata aku nak buat apa, untung kalau aku tipu hang 100 gram seorang. Tapi kalau 10 orang dia boleh tipu berapa? 1 kilo. Orang yang penipu dalam perniagaan dan urusan keuangan ni, bukan dia tak buat, dia buat. Tapi dia tipu. Bukan kata dia tak timbang langsung. Kok dia pegang-pegang, sekilo, ambil. Tak. Dia timbang. Tapi dia timbang cara tipu.
Tapi kalau benda tu kita pergi kepada skala yang lebih besar, projek-projek mega dalam negara, harga 200 juta, dia tipu, dia bagi sukatan dia 400 juta. 200 juta ditanggung oleh dana awam. 200 juta ditanggung oleh taxpayer money, wang pembayar cukai. Sebab itu negara yang kaya boleh jadi miskin. Semua ibu penipuan ni tipu timbangan dan sukatan. Bajet mungkin pergi sampai ratus-ratus bilion, tapi hakikatnya, kalau di hakikat sebenar tak sampai, mungkin 1/3 boleh dibuang, tapi harga telah lari daripada harga asal. Sebab itu Nabi Syuaib kata, kempen Nabi Syuaib nak baiki ekonomi, wa auful kaila wal mizan. Auful kaila wal mizan, betulkan sukatan. Pasal sukatan ni lari. Ahli ekonomi, bila dia bercakap tentang ekonomi, dia sebut angka, dia sebut huruf tu, dia sebut, kita pun tak tahu ni stand for what. Yang ni huruf ni, disebut angka, dia sebut, tak tahu. Pak Haji Samad mungkin tak faham walaupun dia pandai ekonomi. Orang ni mungkin tak tahu. Dengar sebut angka main bilion-bilion juta-juta ni. Lelah kali dia habaq bilion juta ni, harga gula naik. Hak tu kita faham. Hak tu kita faham. Hak lain, dia pemain angka. Nabi Syuaib kata, nak betulkan ekonomi ni, pertama bagi manusia timbang mesti dengan betul. Kedua, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Nabi Syuaib sebut, jangan kamu kurangkan hak-hak orang, harta orang. Jangan kamu kurangkan. Dia patut dapat macam ni, kamu kena bagi banyak ni. Ini hak. Dalam konteks masyarakat, ada hak. Hak orang awam, hak kalau jiran, hak dia dapat, kita kena bagi. Hak orang di jalanan, hak orang yang main masjid, hak orang bercakap, hak yang diiktiraf, hak suami, hak isteri. Dan hak ni ikut macam mana? Hak ni tak sama. Tuhan cakap pasal mut'ah. Bila kita ceraikan isteri, kita bagi mut'ah, kita bagi sagu hati pada isteri. Tuhan kata, wa 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Bagi orang yang berkemampuan, kadarnya. Bagi orang yang susah, ada kadarnya. Kadarnya balik kepada suami yang kaya, yang ceraikan isteri dia, dia kena bagi sagu hati, ataupun disebut sebagai mut'ah, bukan nikah mut'ah. Ni sagu hati dia. Berapa banyak dia kena bagi? Dia kena tengok kekuatan ekonomi dia, kekayaan dia, kena ukur diri dia. Dia kena jujur dengan Tuhan untuk bagi. Dia tak boleh bandingkan diri dia dengan hak miskin, hak nak gerek tu. Dia kata dia tu cerai bini dia itu bagi 500 ya, aku bagi banyak tu. Tak boleh. Hang kaya, hang orang banyak duit, hang tak boleh sama dengan bini dia dengan bini hang. Tuhan kata, balik pada uruf. Suami pun bagi mut'ah tak sama pada isteri. Kerajaan pun tidak boleh sama antara hak rakyat yang negaranya kaya dengan rakyat Bangladesh yang negerinya miskin. Dan kita jadi menteri, kita jadi orang besar, kita tak boleh, tuan-tuan cuba tengok rakyat Bangladesh, tuan-tuan lagi susah pada kita. Jangan dok pergi buat contoh hak tu. Tak betul contoh tu. Pasal setiap orang ada hak berdasarkan tempat yang dia duduk. Sebab tu Islam ada bab tentang kahwin dengan kufu, sekufu. Kalau wanita itu reda, tak ada masalah lah. Dia reda. Walaupun suami dia tak berapa banyak duit. Oh, okey. Tapi kalau dia nak kahwin, dia tak mau terima. Bapak dia cadang, dia tak terima. Dia kata, kena tak sekufu. Betul. Mungkin dia hidup di rumah bapak dia yang senang lenang. Kemudian ada orang nak cadangkan dia pergi kahwin dengan satu orang miskin yang duduk di bendang, malam kena tahan betih bagi nyamuk gigit. Bukan kata dia tu hina di sisi Tuhan, tapi dia ni tak biasa perempuan ni.
Kalau dia kata Tuan Hakim, saya ingat dulu dia habaq, dia main masa menikah, dia main dengan Mercedes. Dia pun kata, saya okey, lebih kurang rumah cik, rumah saya juga. Balik-balik, rumah macam ni. Saya tak sekufu dengan dia. Dia boleh tuntut pasakh. Dia boleh tuntut. Sebab dia rasa tertipu, ataupun dia rasa dia tak boleh sesuai. Kerana itu bukan environment yang biasa dia hidup. Walaupun kita kata, Allah sabarlah, ni semua kata benda dunia. Bagi siapa yang mau, it's okay. Tapi bagi dia yang tak mau, tetap ada hak dia. Di sisi perundangan Islam, untuk dia menuntut fasakh. Rakyat juga demikian. Ini wala tabkhusun nas asya'ahum. Kemudian satu benda yang Nabi Syuaib sebut, Nabi Syuaib kata baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang ni kita ingat untuk kita. Baqiyatullah maksud apa yang baki yang Allah Ta'ala tinggalkan. Setelah kita ni bayar zakat, mula boleh dapat untung 50,000. Tengok-tengok 20,000 ni tak apa clear, tak halal, kita tolak. Tolak yang tu, tolak yang ni, dapat kat kita 5,000. Syuaib kata baqiyatullah khairul lakum. Yang baki, yang halal itu lebih baik untuk kamu. Ini pun dalam hidup kita. Kerana yang halal, yang sedikit, yang baki setelah kita tolak semua yang salah supaya kita tidak ambil, itu lebih baik untuk kamu jika kamu benar-benar beriman. Sebab itu bila tak baki, tak saleh, Allah Ta'ala tak berkat. Bila tak berkat, berlaku macam-macam. Hidup tak aman, tak bahagia. Negara juga jadi tak berkat. Ini negara ni kena banyak tajuk nak dibincangkan. Jenayah meningkat, orang susah, orang hidup, orang takut. Orang nak keluar rumah, orang takut. Kita tuan-tuan pergi negeri barat. Bukan saya puji barat, orang kata, oi puji orang kapiak. Betul, tuan-tuan pergi. Siapa yang pernah duduk Australia, dia tahu. Siapa yang pernah duduk UK, dia tahu. Walaupun ada beberapa kawasan di London yang agak tak apa aman sangat, kerana ada banyak orang kulit hitam dan seumpamanya. Tapi kalau sama orang putih ni, kawasan dia okey. Bukit 6 dia tutup lah. Bukit 6 tak ada, mi udang tak ada, Tong Yam tak ada, habis tutup semua. Pub dia ada lah kan, itu kerja buat dah. Tapi yang lain dia tutup. Tesco kot buka lewat. Yang lain dia tutup. Tu terah dia. Lepas tu kita boleh berjalan, kita tak takut habis dengar orang mabuk. Tapi oleh kerana mereka biasa berdisiplin, mabuk tu memang salah lah, haram. Tapi tahu juga, masa mabuk pun reti juga nak beratok naik bah. Pasal ada biasa beratok daripada kecil. Dia tak mabuk, tak reti beratok. Dalam satu riwayat, yushikul furat an yahsyara an kanzin min zahab. Dibimbangi furat akan mengeluarkan khazanah daripada emas. Faman hadaruhu fala ya'khudh minhu syai'a, kata Nabi. Sesiapa yang hadir, kalau kita adalah masa tu, Nabi kata, jangan ambil sikit pun. Pasal apa Nabi tak pergi ambil? Ibnu Tin ni orang yang syarah hadis Bukhari. Dia kata jangan ambil. Yang tu ada tuan dia punya hak dia. Saya rasa bukan maksud Nabi yang tu. Nabi tak bagi ambil pasal Nabi kata jangan dok pergi berkelahi pasal benda tu. Semua orang dok pergi bergaduh nak pergi ambil apa? Cari mati. Yang tu maksud, tak payah dok pergi berebut lah pasal nak habiskan nyawa kerana mah yang muncul tu. Artinya kalau kita dengar manusia ni tuan-tuan, mah duduk dalam air. Kan berapa tempat di Terengganu dulu, tuan-tuan ingat tak? Bila orang kata dulang nak mah, habis pakai terpa. Orang sini pi, isteri dia nak goreng ikan, tengok tak ada, dia buat pi kan dulang-dulang. Pasal apa? Aku pergi Terengganu, pandai nak goreng tak ada. Dia tak, nak pergi dulang mah, balik dapat seketui, duit minyak pi 300, balik mah, pi bakar mah tu, boleh 100.5. Ada satu hamba Allah, cerita saya tak sebut nama dia, kalau harap dia tak tengok video ni. Saya ada program TV.
Dia tunggu saya tak mau pergi, dia tunggu saya. Dia bawa saya daripada Selangor. Saya tak nak pergi mana dengan orang dia. Ada seorang sahabat kita, kenal kita. Kita sahabat-sahabat sahabat ni dah nak main IQ lah apa kita pun. Nak bawa saya pergi tengok lombong emas dia. Dia kata biar betul. Konon bunyi nak bagi kat kita lombong emas, kita dengar ayat tu pun tahu tak betul. Tapi kawan ni ajak kita pergi dengan berjam sampai ke Pahang, hutan Pahang tu. Kawan tu tak ada lagi, kawan ni ya, kawan kita ni main ambil. Kawan tu pergi habang dia kata nak bagi Dr. Mazhar apa emas apa. Kita habang kata Syekh, benda ni tak betul. Dia tak tahu, oh, entah tak tahu Syekh, masya-Allah dia ni, masya-Allah saja. Kita pun pia bukan layan kawan lah, tahu dah tak betul. Dia kata oh, intuition, insting, ada firasah, rasa tak betul. Tuan-tuan bentar benda tak betul, kita rasa merepek ni. Kita pergi sampai habak cerita kat kita yang kata tak betul tu. Dia habak kata sehari dia buat keluar emas 8 kilo. Tuan-tuan kira 1 kilo berapa banyak harga? 8 kilo tak larat nak pakai. Main-main ambil kita dengan kereta apa? Kereta pick up buruk dah tak padan dengan emas 8 kilo kereta. Masa awal tu kereta kawan kita elok lah sampai sana nak pergi masuk dia boleh habak kita, dia nak helikopter tak main duk main kereta ni. Kalau helikopter tak boleh main, main kereta elok sikit lah. Tengok tiup kereta tu tahu dah murung. Dia bawa kita pergi tunjuk, dia dah habak kata emas muda teropong naik ke atas dengan pakar Australia apa, gagah dengar biar. Lepas tu dia pergi suruh Indo nampak duduk tentu pergi bakar emas apa dulang-dulang bos ketil bubuh dalam plastik minyak ni, pergi habak bagi minyak ni. Hatu hadiah kita pergi jauh, ingat kata nak bagi lombong tu. Lepas tu dia kata nak main pula, suruh main pula dia kata. Tapi dia ada tujuan yang tak baik, saya tahu dia ada tujuan, dia nak umpan orang lain, maksudnya melalui saya. Saya balik tak badan minyak tu seketul. Pergi kedai dia timbang boleh RM115 tak padan 8 kilo orang bagi kat aku RM115. Orang dengar kata emas terpa api, emas tu bukan senang. Sebab tu tuan-tuan, emas sampai dulu sampai sekarang ada harga. Manusia dah berapa kurun dah, 1000 tahun dah, dari zaman Fir'aun sampai lah, emas tetap ada harga. Allah jadikan benda ni memang pelik, sampai kiamat dia ada harga. Padahal kita kan ada cincin emas pun, tapi emas tu ada harga. Orang lelaki terang Islam tak bagi pakai emas. Kalau orang lelaki pakai emas, boleh pakai emas lagi, emas tetap ada harga. Sebab tu wang yang sebenar tu, sebab tu dinar, dirham, dia emas dan perak, sehingga orang tukar menjadi retah, dan retah dah tak ada makna. Wallahu a'lam. Tuan ada soalan? Kita sambung hadis yang berikutnya ni insya-Allah. Pasal hadis ni huraian dia panjang sikit tentang Madinah. Ada soalan? Orang IQ ni mengaji mendalam, jarang tanya. Saya kalau di Kuala Lumpur tak nak jawab soalan tebal. Patut ada mikrofon untuk orang perempuan boleh tanya. Siapa ada soalan nanti EJK
ada apa ni, anak murid Habib yang mengharuskan amalan tabarruk dengan kubur Habib yang baru meninggal dunia. Mereka berhujah bahawa amalan yang sama telah dilakukan kepada kubur Ibnu Taimiyah seperti diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Apa komen? Habib. Ni dua-dua soalan sama tentang Ibnu Taimiyah tabarruk, membahagi-bahagikan. Tuan-tuan, macam ni ya. Di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kalau dasar soalan yang tuan-tuan tanya, Ibnu Katsir ni satu orang yang sayang kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni musuh dia ramai, tapi anak-anak murid yang sayang kat dia, yang kelas-kelas. Pasal guru tu kelas. Soalan internet. Guru oleh kerana Ibn Taimiyah tu hebat, lahir anak murid yang hebat. Ada anak murid yang juga dia juga ambil manfaat daripada anak murid dia seperti Al-Mizzi. Ada anak murid yang sangat sayang, anak murid yang paling sayang Ibn Taimiyah, iaitu Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang kita buh nama dewan ni. Ibnu Katsir yang tulis tafsir Ibnu Katsir antara murid yang sayang kat Ibn Taimiyah. Tapi dia lewat sikit, dia 774 meninggal. Ya, 774 meninggal. Ibn Qayyim 751 meninggal Hijrah. Dalam Bidayah wan Nihayah biasanya Ibnu Katsir sebut pendek tentang cerita orang-orang yang meninggal. Tapi apabila nak cerita tentang Ibnu Taimiyah meninggal, cerita dia sangat panjang. Ibn Taimiyah ni meninggal dalam Zulqa'dah tahun 728 Hijrah. Ibn Taimiyah meninggal di dalam qal'ah. Dalam qal'ah. Ini Ibnu Katsir sebut dalam Bidayah macam tu lah. Memang pun qal'ah ni dia meninggal dalam keadaan dia dipenjarakan. Penjara yang akhir dia dipenjara daripada tahun 726 dalam bulan apa nama Rejab, dalam bulan Sya'ban dia dipenjarakan sehingga kepada tahun 728 dia dipenjarakan. Bila Ibn Taimiyah ni pemerintah lawan dia, pemerintah hukum dia, ulama-ulama yang berpakat untuk cuba penjarakan dia sebab dia keluarkan fatwa talak 3 jatuh 1. Talak 3 jatuh 1. Benda tu biasa fatwa tu. Tapi biasa fanatik mazhab. Geng-geng yang ada jawatan dalam kerajaan apa semua cuba buat hasut pemerintah supaya tangkap Ibn Taimiyah dan penjarakan Ibn Taimiyah. Bila Ibn Taimiyah dipenjara dan dia meninggal dalam penjara, berita dia mati dalam penjara telah tersebar di kalangan rakyat. Orang ramai menerpa ke qal'ah, pergi nak melihat Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ni terkenal dengan zuhud. Kata Al-Imam Zahabi yang tak murid yang menyayangi Ibn Taimiyah, aku tak pernah lihat orang sezuhud Ibn Taimiyah. Zuhud, salih. Saya pernah kata, orang pernah tanya dia, mesti kau pakai baju yang tak apa standard biasa ni? Dia kata pakai baju mahal, baju elok pun tak masalah. Tapi orang yang pakai yang mewah-mewah ni dibimbangi tak mencapai makam yang tinggi. Zuhud Ibn Taimiyah, zuhud. Ramai orang pergi menerpa qal'ah dan dia dimandikan dengan biasa mandi sunnah, ada daun bidara dan seumpamanya. Dikatakan ramai orang yang memang ambil ayak mandi Ibn Taimiyah pasal orang anggap dia terlalu saleh. Ibn Taimiyah dalam hayat dia inti semua benda-benda merepek ni. Tapi masa dia mati memang ramai orang bukan minta mensyirikkan Tuhan, tapi mereka anggap sebagai berkat orang saleh. Berkat orang saleh.
Mudah-mudahan keberkatan dia tu ada. Dan ini tidaklah terlalu janggal. Ia bukan benda yang syirik. Sama ada benda tu khurafat ataupun tidak khurafat. Tapi kalau itu benar-benar orang soleh dengan kadar untuk mendapat berkat seperti menyentuh orang tangan orang soleh, minum bekas orang soleh, tidaklah dianggap sebagai salah kalau kita menganggap Allah Ta'ala turunkan keberkatan melaluinya. Walaupun kita tak pasti dia saleh ataupun tidak. Seperti mana kita pasti kepada sahabat Nabi dan para sahabat. Tapi kemungkinan lelaki yang zahir padanya saleh, kesalehan. Jenazah Ibn Taymiyah tak pernah di Dimash ada peristiwa seperti itu. 200,000 manusia datang zaman tu. Masa zaman dia hidup Ibn Taymiyah, semua ulama pakai duk lawan dia. Dia mati, rakyat bersama dengan dia. Kopiah dia ada orang ambil pergi jual, punya mahal orang nak. Mungkin kenang-kenangan kot kan. Tapi Al-Mizi dan seumpamanya termasuk Ibn Katsir menyebut sehingga orang cuba nak sentuh jenazah dia. Orang cuba ambil daun bidara yang bekas dimandikan jenazahnya kerana mencari keberkatan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Wanita sahaja sekurang-kurangnya 15,000 ataupun lebih. Biasanya bukan wanita tak keluar ni jenazah, keluar untuk melihat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Geng sufi guna, dan ulama-ulama yang lawan dia termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i yang tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Bila Ibn Taymiyah meninggal, mereka berulang ke kuburnya dan mereka melihat, dan ada orang yang membaca Quran di kuburnya juga, dan baca Quran di kubur khilaf seperti mana yang kita sebut, bukan duduk atas kubur, dia baca Quran. Mereka praktik, mereka baca Quran, walaupun Ibn Taymiyah tidak menggalakkan benda tu. Dia kata khilaf, Ibn Taymiyah kata khilaf. Kemudian orang melihat mimpi-mimpi yang berbagai-bagai tentang Ibn Taymiyah, tentang melihatlah mimpi tentang berjumpa dengan dia, kesalehan dan kedudukan dia di sisi Tuhan. Sebahagian orang gunakan dalil ni bahawasanya bolehlah depa mua pi buat kat Habib-Habib depa. Kita kata yang pertama, bukan Ibn Taymiyah suruh. Benda tu berlaku spontan orang buat. Yang kedua, menunjukkan dakwaan kata Ibn Taymiyah ini adalah tak disukai oleh orang Islam. Tak betul. Dia disukai. Sebab dia berperang menentang Tatar, dia tokoh dalam isu-isu semasa zaman dia. Dia yang bangkit menentang ahli bid'ah, dia yang bangkit menentang sufi yang melampau, syiah, yang semua Ibn Taymiyah buat. Tulisan-tulisan Ibn Taymiyah hebat, menjadi rujukan sampai hari ini. Cuma hal itu kalau orang tanya memang berlaku, tapi bukan orang pi minta melalui daun ini minta kat Tuhan, tak. Mereka rasa keberkatan orang saleh, keberkatan orang saleh. Dan saya rasa masalah tu ialah masalah khilafiyah, dan bukanlah isu banyak, bukan dia istighathah, bukan dia minta kepada Ibn Taymiyah selamatkan dia. Kesan orang saleh, kesan orang saleh, mudah-mudahan ada keberkatan Tuhan padanya. Masalah kita, apabila kita tengok orang minum bekas guru dia, dia bukan ataupun nak pegang bekas guru dia, kita tak kata haram, kita tak kata benda tu tak boleh. Kalau yang tak rasa dia soleh, terpulanglah yang tak nak buat. Tapi yang melampau-lampau tu tak boleh. Pergi ke kubur, minta daripada dia di kubur, semua tu tak boleh, syirik. Tapi setakat orang soleh pegang tangan, cium tangan, cium dahi guru ataupun cium tangan guru, masih lagi daerah yang diizinkan oleh syarak. Macam-macam soalan ni. Kenapa cadang tubuh ulama muda UMNO lah semua dah? Apa? Yang ni saya Dewan lu saya jawab. Apakah seorang tunang kekasih isteri wajib menjawab dengan jujur sekiranya lelaki tunangnya bertanya
kepadanya soal darah wanita tersebut sama ada pernah disentuh zina ataupun tidak. Pertama, lelaki tak perlu tanya. Lelaki itu dulu tak perlu tanya. Kerana kita tidak disuruh tatabu' aurat manusia dan tidak disuruh untuk singkap aurat manusia. Yang kedua, perempuan itu juga tidak disuruh untuk menceritakan keaiban dia. Bahkan dia disuruh untuk menutup aib diri dia. Melainkan fakta, dia tak boleh, misalnya dia dah berkahwin, dia kata dia tak kahwin. Itu tak boleh. Ada implikasi syarak, tak boleh. Tapi kalau dia kata saya tak mau kahwin dengan orang yang pernah tidur dengan orang lain, kalau kita rasa macam tu, kita tak payah jawab. Kita elok tak terima dia lah. Kita jangan terima dia. Kalau tidak, kita tipu dia. Itu tak apa. Tapi kita tak perlu tahu, memang saya pernah melakukan, tak payah. Tak perlu. Kita tak payah. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Simple lah hidup ni. Allah Ta'ala ataupun hidup ni tak disuruh untuk kerana satu perempuan kita pecah kepala dan kerana satu lelaki kita pecah kepala. Kalau dia dah tak sesuai dengan kita, tak payah. Dan dia kita tak sesuai dengan kita, tak payah. Cari mana lagi orang yang sesuai. Lepas tu kita sampai nak bohong dia, kerana itu tidak patut menzalimi dia. Nak juga sampai kita bohong. Orang gila. Nak juga kat perempuan tu, sanggup pi apa? Pi bomohkan dia. Bodoh. Itu cinta palsu. Nak buat apa? Dia pun di bawah pengaruh syaitan. Katalah dia sungguh kena. Di bawah pengaruh syaitan dia suka kita, dia terima kita. Nak buat apa? Manusia, sebab tu Allah Azza wa Jal, antara benda yang Islam bawa datang, dia didik manusia matang, cerdik. Betulkah ketika Nabi Adam tak turun di dunia, Nabi Adam melihat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di aras? Tak tahu, saya pun tak dengar Nabi Adam cerita yang tu. Betulkah ada hadis kalau tidak kerana Allah nak cipta Nabi Muhammad, maka tidak cipta langit dan bumi? Tak betul. Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bukan kerana Nabi Muhammad. Allah Ta'ala aku tak ciptakan jin dan manusia. Kenapa Allah ciptakan? Untuk abdikan diri pada Allah. Bukan Allah ciptakan kerana Nabi Muhammad. Allah Ta'ala ciptakan alam. Bahkan Nabi Muhammad datang kemudian, alam telah ada jutaan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya Nabi yang mulia, yang akhir zaman, yang paling agung, itu semua la syakka fi, tidak ada syak. Orang kadang-kadang dia exaggerate. Dia besarkan Nabi kata walakinni Abdullah wa rasuluh. Aku ini hamba Allah dan rasulnya. Sekarang orang dia tak boleh. Nabi Muhammad tu boleh dia nak buat macam Syiah buat. Quran kata Nabi yang paling kacak. Hadis kata Nabi yang paling kacak siapa? Nabi Yusuf. Syatrul Hasan, separuh daripada kecantikan dapat kat Nabi Yusuf. Hak lain separuh ni kita ni separuh dapat Nabi Yusuf seorang dia. Tentu dia yang paling kacak. Sudah orang tak perhati. Nabi Muhammad paling kacak. Tak apalah, Nabi Muhammad tu kacak lah. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang cerita, yang paling kacak lah Nabi Yusuf. Sebab tu dia buat cerita itu yang bukan salah buku Barzanji tu, Ja'far Barzanji, tapi ada maklumat yang kurang tepat. Banyak yang betul, tapi ada yang kurang tepat. Seperti pada hari Nabi lahir, malaikat dengan burung berebut nak jaga Nabi. Tak ada, burung tak kata apa. Burung pun tahu dia tak boleh nak jaga Nabi, takkan dia nak jaga manusia. Unta-unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih, cerita. Kalau macam tu unta bercakap malam tu, terkejut beruk dah buat Abu Jahal Abu Lahab tu. Kita kat pada-pada tang Nabi tu akhir zaman mulia, tak payah tikai lah.
Tapi tak salah duk pergi reka-reka benda yang tak ada. Bolehkah seorang yang biasa bukan dalam jurusan agama menafsirkan hadis? Seorang yang biasa, maksudnya bukan urusan agama, boleh ya, jika sekiranya dia kaji benda tu dan dia faham benda tu. Tapi kalau dia faham satu hadis, dia cerita satu hadis tu lah. Jangan dia faham satu hadis, dia cerita 20 hadis. Tapi dia kena tahu, kena pergi mengaji. Kerana hadis ni ada latar dia. Sebelum tu nak kena tahu hadis itu sahih ke tak. Lepas sahih ke tak, kena tahu what is the meaning of hadis. Sebab mungkin bila dia orang biasa, dia tak tahu bahasa Arab. Jadi dia baca terjemahannya. Bila dia baca terjemahan tu tak tepat, maka dia punya tafsiran pada hadis pun tak tepat. Jadi dia nak kena banyak benda lah, dia nak kena tahu. Saya pernah mendengar hadis, siapa yang solat mengikut imam sampai imam selesai, solat pahalanya seperti melakukan qiyamul lail. Ini merujuk pada apa? Ini Nabi bercakap ketika salatul qiyam, salat tarawih. Man shalla ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang semayang bersama imam sehingga dia selesai. Iaitu bila siapa yang semayang tarawih bersama dengan imam sehingga dia selesai, dia dapat pahala qiyamul lail. Dia dapat pahala qiyamul lail. 2 rakaat sebelum subuh merupakan sunnah yang Nabi sentiasa lazimi. Kata Aisyah, aku tengok Nabi sentiasa buat. Walau apa keadaan pun Nabi buat. Kadang-kadang aku tanya, aku duk fikir Nabi dan baca Fatihah, Nabi baca cepat juga. Katanya Nabi buat. So, sunnah 2 rakaat sebelum subuh Nabi sentiasa lazimi. Nabi sentiasa lazimi. Dan kalau boleh, kita sentiasa lazimi. Ada soalan lagi? Ya, sila. Kelvin, apa tu? Oh, okey. Soalan ni panjang nak jawab ni. Tapi saya nak sebut. Pertama tentang Mu'tazilah. Oleh kerana buku-buku awal dunia Islam follow Abu Hasan Asy'ari. Kerana dia keluar, kerana Mu'tazilah seketika dia menguasai dunia Islam. Dia menguasai kerajaan Abbasiyah, Mu'tasim, antara orang-orang yang Ma'mun. Mereka semua ada khalifah-khalifah yang menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab negeri, mazhab negara orang Islam keseluruhannya. Dan ramai juga tokoh-tokoh Mu'tazilah yang muncul. Juga seperti Al-Imam Zamakhsyari, Al-Qadi Abdul Jabbar. Mereka Mu'tazilah. Cuma oleh kerana apabila Mu'tazilah sengit berlawan dengan Imam Ahmad, gunakan kuasa, Imam Ahmad kena dan seumpamanya, kemudian muncul Abu Hasan Asy'ari, kemudian jawab Mu'tazilah, konflik pemikiran. Mu'tazilah muncul responding, dia respon kepada pemikiran Greek dan Yunan, buku-buku yang diterjemahkan di Baghdad ketika itu. Apabila orang Islam mula berminat untuk membaca karya-karya pemikiran Yunan, falsafah-falsafah Plato, Neoplaton dan Aristotle dan seumpamanya, kemudian pemikiran itu muncul dan bertebar di kalangan orang Islam. Mu'tazilah ambil sebahagian daripada pemikiran tu, penghujahan tu. Mu'tazilah berkhidmat untuk beberapa keadaan. Mereka telah debat dengan Kristian dan seumpamanya. Orang Kristian masuk Islam dan ada sumbangan mereka. Tapi mereka telah pergi kepada beberapa isu yang agak sensitif,
yang orang Islam sebahagian tak dapat setuju dengan mereka, maka anggap benda-benda yang bercanggah dengan pemikiran ataupun akal mereka sebagai tidak sahih ataupun ditolak. Maka mereka menolak sebahagian hadis yang mereka rasa tak cocok dengan pemikiran. Hadis tentang azab kubur dan banyak lagi yang mereka tolak. Panjang cerita Mu'tazilah. Tapi saya nak sebutnya, bukan Mu'tazilah tidak ada sumbangan, tapi ada sumbangan, tetapi krisis pemikiran telah berlaku menyebabkan Mu'tazilah dianggap sebagai, ataupun ada benda-benda yang ditimbulkan Mu'tazilah menyebabkan aliran Asy'ariyah yang menjadi aliran majoriti telah menghukum Mu'tazilah sebagai ajaran yang sesat ataupun pemikiran yang sesat. Pun sebenarnya hukuman tu banyak di atas kertas saja, kerana tokoh-tokoh Mu'tazilah ada juga yang diterima seperti Az-Zamakhsyari. Mu'tazilah menggunakan akal yang hujah dengan akal. Saya tak mau jawab bahagian khalqul Quran, panjang kalau saya nak jawab itu. Itu 2 lecture boleh jawab. Tapi saya nak ceritanya ialah tentang menggunakan akal, idea. Kalau hadis tu nampak dia panggil ahad, bukan mutawatir, Mu'tazilah anggap bahawasanya kalau bertentangan dengan logik yang kuat, dia akan reject hadis itu. Muncul tak pemikiran Mu'tazilah? Muncul. Antaranya Muhammad Abduh, antaranya Rashid Ridha. Walaupun mereka tidak kata Mu'tazilah, tapi mereka mengambil sebahagian daripada idea Mu'tazilah. Dan muncul beberapa tempat Mu'tazilah. Tapi saya taklah setuju dengan Aris tu. Aris Nasution. Saya rasa khazanah ahli sunnah sudah cukup. Masalahnya bukan masalah ahli sunnah, masalah golongan jumud yang memakai label ahli sunnah. Sama ada yang mengaku mereka Asy'ariyah ataupun mengaku diri mereka Salafi, sama. Mereka jumud. Bila mereka jumud, mereka tak dapat adaptasi pemikiran luar. Bukan masalah Mu'tazilah, tapi masalah kesediaan untuk menimbang pemikiran. Mu'tazilah ada khazanahnya, Sunni juga, Asy'ariyah juga ada khazanahnya yang baik, Salafi juga ada khazanah yang baik. Ibn Taymiyah menyatakan supaya kita menerima kebaikan daripada mana saja mereka berada. Tapi Mu'tazilah per-se, semata-mata Mu'tazilah itu ada banyak masalah di dalam perbahasan mereka. Kadang-kadang meminggirkan nas-nas dan membelakangkan nas hanya semata-mata kerana nak menurut pemikiran mereka, akal mereka. Dan akal mereka tu akal mereka. Macam mana mereka tahu akal mereka betul? Mungkin akal mereka salah. Allah A'lam. Ya. Muhammad bin Abdul Wahab. Tak dengar Muhammad Abdul Wahab sesat ke tak? Depa kata sesat. Muhammad bin Abdul Wahab, dia ada Abdul Wahab, dia Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi merujuk kepada An-Najdi atau An-Najd, ialah tokoh reformis di Jazirah Arab. Kerana dia ni lah, aliran dia ni digelar sebagai Wahabi. Semasa hidup dia, kalau kita pergi ke Riyadh, kita kena both side, dia punya sumbangan dan mungkin ada beberapa benda mulahazat kita tentang dia. Kalau kita pergi ke Riyadh, dia ada perjanjian Muhammad bin Abdul Wahab dengan keluarga Saud. Antara perjanjian tu ialah Muhammad Abdul Wahab minta supaya keluarga Saud janji, setelah keluarga Saud dapat kuasa, Muhammad Abdul Wahab tidak, dia dah dapat kuasa, dia nak tinggal dia apa? Dia nak pergi teruskan dakwah, tapi dia tunggu. Dia buat perjanjian. Lebih hebat daripada perjanjian demang lebar daun dengan apa? Dalam perjanjian Muhammad bin Abdul Wahab ada apa benda yang dia janji? Pertama, tentang penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saya sebut tak ikut susunannya. Antara benda yang dijanji mesti tegakkan hukum syariat, menghapuskan syirik, tak ambil cukai daripada rakyat. Banyak benda yang Muhammad Wahab janji, mereka mesti buat.
Perjanjian yang baik kalau kita tengok, perjanjian yang baik. Kemudian oleh kerana gerakan Muhammad Abdul Wahab selepas daripada itu agak kuat di Hijaz, menyebabkan kerajaan wali yang menjaga Hijaz agak terbiar. Kerajaan ketika itu Turki macam dah tak jaga kawasan tu. Jadi berlaku krisis politik kerana kerajaan Turki di pusat nak kuasai Hijaz, sedangkan Muhammad Abdul Wahab punya grup dah membentuk kerajaan Islam tersendiri. Kalau orang kata itu adalah jenayah besar, tapi untuk pengetahuan, dalam sejarah Islam ni, kerajaan Abbasiyah muncul setelah menjatuhkan Bani Umayyah. Ketika adanya kerajaan Abbasiyah di Andalus, kerajaan di bawah pengaruh Bani Umayyah, saki-baki kerajaan Bani Umayyah. Politik, macam tu politik. Bukan kaitan dengan Muhammad Abdul Wahab. Tapi politik tu telah muncul bila Turki rasa Muhammad Abdul Wahab punya grup telah mengancam mengambil sebagian wilayah, Turki melancarkan kempen menentang Wahabi. Jadi isu tu jadi isu politik. Jadi kerajaan yang nak lawan Wahabi ni lawan apa? Terpaksa bangkitkan isu-isu yang Wahabi bangkitkan. Kerana Muhammad Abdul Wahab hapuskan tempat-tempat bersejarah. Kerana tempat-tempat bersejarah tu orang buat syirik, jadi dia buang-buang. Di samping kita juga tidak boleh nafikan, mungkin ada juga movement Muhammad Abdul Wahab yang agak mungkin keras bagi setengah orang. Pasal Muhammad Abdul Wahab ni, dia punya vision dia punya pandangan dia pada saya. Ada orang kritik saya kata benda ni, tapi tak apa, nak kritik tak apa. Dia punya pandangan, saya rasa mata yang dia lihat pada isu dia tu tak besar. Dia cuba ambil khazanah Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah jauh lebih besar pada dia. Siapa yang baca buku Ibn Taymiyah akan melihat ufuk Islam yang begitu luas. Kalau kita baca buku Muhammad Abdul Wahab, dia macam sempit, separuh Ibn Taymiyah pun dia tak ada. Jadi kalau kita cuba melihat Ibn Taymiyah daripada Muhammad Abdul Wahab, sikit masalah. Tapi Muhammad Abdul Wahab itu menyumbang untuk Hijaz bagi mengatasi masalah ketika itu. Sudah Qaradawi puji dia, hatta Wahbah Zuhaili, mereka aliran yang lain, mereka puji dia. Selepas daripada dia, orang lain sambung, termasuk krisis politik dan seumpamanya. Ada yang berlebihan, contohnya saya tengok. Apabila satu orang kata, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat Rasulullah, berilah kepada saya sekian-sekian. Muhammad Abdul Wahab tidak setuju, tetapi dia kata ini khilaf fiqh. Khilaf fiqh maksudnya kalau awak buat pun khilaf lah. Bukan dia minta pada Nabi tu. Dia minta dengan berkat Nabi, dengan berkat orang saleh. Muhammad Abdul Wahab kata masalahnya khilafiyah. Tapi pengikut Muhammad Abdul Wahab yang datang daripada Hijaz dan Salafi jalur keras, anggap benda ni sebagai syirik, keluar daripada agama. Sebahagian mereka. So, dosa ni orang takkan Muhammad Abdul Wahab, tapi bukan dia yang kata sebenarnya. Benda tu tak boleh keluar daripada agama. Satu orang kata, ya Allah dengan berkat, katakanlah dia kata dengan berkat Abdul Qadir Jalani, maka dia minta pada Allah, dia kata dengan berkat dia tu. Boleh tak benda? Mungkin kita tak setuju. Saya sendiri kurang setuju. Tapi ini bukan masalah syirik. Ini masalah fik yang tak apa tepat. Dia tak kata, ya wahai Abdul Qadir Jalani, sembuhkan saya. Dia tak kata, dia kata, ya Allah. Jadi ada pandangan Muhammad Abdul Wahab yang dipelopori secara keras. Kemudian Muhammad Abdul Wahab memang dia fight Ibn Taymiyah lawan Sufi. Tapi Ibn Taymiyah memberikan nafas kepada Sufi sikit. Sufi yang saleh dia iktiraf. Hatta Ibn Qayyim dalam tulisan dia berbau Sufi. Kerohanian. Kemudian Muhammad Abdul Wahab punya pengikut jadi jaf, jadi dry. Semua soal sahih tak sahih, bid'ah tak bid'ah. Kemudian tak dicampur dengan kelunakan Sufi, pembangunan jiwa dan seumpamanya. Lalu orang tuhmah lagi Muhammad Abdul Wahab. Sebenarnya bukan Muhammad Abdul Wahab. Pengikut kemudian mai lagi Madkhali dan seumpamanya yang mengkafirkan orang tuhmah dia. Kalau tanya saya, Muhammad Abdul Wahab tokoh. Saya kata jangan macam Qaradawi kita, dia seorang tokoh. Tokoh yang mempunyai sumbangannya. Tapi dia adakah dia sempurna? Of course dia tak sempurna. Albani kata Muhammad Abdul Wahab itu lemah dalam ilmu hadis. Albani kata tak dapat membezakan hadis-hadis yang
Dhaif dan apa. Dia banding kata, marah tak kira bawa Saudi kat dia kata benda tu. Tapi realiti, kerana dia tak seperti Ibn Taymiyah. Tapi dia ada sumbangan, contribution ada. Ada sumbangan yang bagus. Tapi untuk kita ikut, kalau saya ingin mengikut Wahabi, saya kata jangan, buang masa. Ikutlah Quran dan Sunnah. Jangan ikut Wahabi, ikut Quran dan Sunnah. Jangan ikut Asy'ari, ikut Quran dan. Tapi kalau ada kebaikan pada pandangan Abu Hasan Asy'ari ataupun Maturidi, hatta Muhammad Abdul Wahab, siapa saja yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka kita terima Quran dan Sunnah. Dan mereka menghuraikan Quran dan Sunnah. Individu tidak maksum. Pendapat diterima dan ditolak. Yang tak ditolak hanya qala Allah, qala Rasulullah. Habis itu kalau orang nak kata kat Muhammad Wahab, dia jawab dengan Muhammad Wahab di akhirat besok. Bukan masalah kita, hang kata kat dia. Sekarang orang kata, puas hati aku kata Muhammad Wahab. Kata pi mahkamah Tuhan Rabbul Jalil, Muhammad Wahab tunggu. Pasal bang kata kat aku itu. Aku kata, geng-geng masjid tu sonok kalau aku kata kat hang. Mana boleh. Kan? Tapi kita pun tak perlu. Saya antara orang yang buku tokoh yang paling saya korang baca sekali, buku Muhammad Wahab. Saya rasa tak menarik. Tak seperti Ibn Taymiyah. Ilmu dia tidak menjangkau ilmu Ibn Taymiyah. Tapi dia telah buat reform. Kerana reform dia tu berkesan. Sebab dia berjaya membentuk negara Saudi. Yang buat undang-undang Islam sampai hari ini. Ya. Lepas tu orang kata, no, Saudi baik dengan mereka. Kalau Saudi baik dengan mereka, takkan Muhammad Wahab yang baik dengan mereka. Muhammad Wahab mati beratus tahun dah. Semua nak bubuh Muhammad Wahab ke? Tak apa. Jangan cedera. Kalaulah kerajaan Malaysia buat salah, belah kebau dalam apa? Takkan Imam Syafi'i yang suruh. Boleh kalau orang main tengok Imam Syafi'i apa pasal? Tu rasuah banyak. Boleh buat itu. Pasal apa? Pasal mazhab Syafi'i hang buat rasuah. Takkan kita nak kata macam tu, tak ada kena mengena. Hang yang buat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Demikian itu umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan, bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Kamu tidak ditanya tentang apa yang mereka telah buat. Orang tengok Saudi buat ni, tu Wahabi. Habis tu Malaysia buat ni, tu Syafi'i. Boleh tu. Lepas tu tengok Pakistan tu ada bom, itulah Hanafi. Pasal apa kat orang lain yang tak bocop yang tu? Kat mereka tu yang bocop tu? Yang tu tak adil lah dari segi hukuman. Kan? Tak adil dari segi hukuman. Kita pun kata bukan betul semua hak Saudi buat. Kan? Saudi tak bagi perempuan memandu kereta. Muhammad Wahab tak kata apa. Saya zaman dia tak ada kereta. Tapi kita pun tak setuju Saudi pergi. Wallahualam. Ada soalan last 3 minit. Pasal orang perempuan tak tanya? Ada diskriminasi wanita? Tak ada squad sayang? Ada soalan? Okey, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. InsyaAllah. Ada beberapa soalan ni. Soalan ni panjang saya tengok ni. Saya jawab sesi anak mai. Pernah terbaca pasal Khalifah Abu Bakar yang hanya memakai baju guni. Bolehkah jelas? Omar ni pakai belaka. Nabi pakai macam-macam. Sahabat juga demikian. Setengah orang dia cuba nak terang satu benda. Tak betul. Ada masa sahabat pakai baju, Omar pakai baju bertampung, betul. Tapi sebelum tu ada baju, taklah sepanjang hayat dia ada pakai baju bertampung. Nabi ada pakai jubah Yaman, ada jubah Syamiah. Apa yang orang bagi Nabi pakai. Kadang-kadang bila kita cerita, kita jangan apa? Yang saya sebut, setengah orang bila dia cerita, dia tak dapat gambaran keseluruhannya dia cerita. Dia tengok sahabat-sahabat Nabi, semuanya kurus slim. Cakap lelok sikit. Ada sahabat yang gemuk. Kan? Tengok sebab tu Nabi tak pernah sakit, sihat.
Nabi pernah sakit. Tu Nabi bekam. Pakai dia sakit kepala. Jadi kita kadang-kadang nak cerita satu benda, kita nak berlebih. Dia kata, tengok, kalau Sayyidina Umar ada zaman kita, dia tengok kita macam ni, dia pancung habis. Hai ingat Sayyidina Umar Jepun lah. Titih darah orang Islam pun tak boleh. Senang-senang Sayyidina Umar nak pancung orang. Bagi gambaran yang salah tentang Sayyidina Umar. Sebab tu saya setuju dengan Maulana Asri Yusof kata apa? Tak setuju dengan riwayat yang kata Sayyidina Umar pukul anak dia sampai mati yang berzina tu. Kalau berzina mana boleh pukul sampai mati? Umar takkan bapak pergi boleh bunuh anak macam tu. Orang exaggerate cerita. Hatta sebahagian cerita tak benar. Tak ada bukti yang kukuh. Umar tanam anak perempuan dia kecil-kecil. Tak ada anak perempuan dia Hafsah binti Umar tu jadi isteri Nabi, kahwin dengan isteri Nabi. Kalau Nabi dah ditanam kecil-kecil, nak kahwin dengan apa lagi? Hafsah tu bukan lahir masa Islam. Masa kahwin dengan Nabi pun dah 30 lebih dah. 20 lebih kat 27 Islam. Ini lahir masa jahiliah. So kadang-kadang orang dia cuba nak cerita dia tak betul. Dia kata Nabi tak pernah pun menceritakan tentang kesusahan, kesedihan yang baginda lalui. Tak usah cakap macam tu. Hang baca semua hadis ke? Nabi cerita tapi dalam keadaan yang betul. Orang tanya Nabi tentang bala ujian yang paling hebat yang pernah dikenakan oleh kaum dia. Nabi cerita apa yang baginda kena di Taif. Setengah orang dia baca satu hadis, dia baca 15 hadis dah. Dia hurai macam dia dah baca 15,000 hadis. So, berhati-hati dalam benda ni. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.